Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir bagi juzuk yang ke-28. Mana kita sampai itu alhamdulillah kepada surah Al-Munafiqun. Habis surah Al-Jumu'ah, kita masuk surah Al-Munafiqun. Cuma surah Al-Munafiqun itu kita bincangkan pada minggu lepas berkenaan muqaddimah dia. Muqaddimah, dan kita bincangkan sedikit berkenaan dengan tajuk nifaq atau munafik itu. Apa benda yang dimaksudkan dengan nifaq Dan memang surah Al-Munafiqun ni adalah surah Madaniyah. Turun di Madinah. Dalam pendapat dan juga kata-kata keseluruhan para ulama tafsir. Ini dikatakan oleh Imam Qurtubi, kata suratul Munafiqun madaniyatun fi qawlihi jami'. Keseluruhan ulama tafsir mengatakan dia adalah surah Madaniyah. Dan memang macam kita terangkan hari itu, nifaq atau kemunafikan itu hanyalah muncul setelah Islam mempunyai kekuatan, mempunyai kedudukan dan kekuatan, maka barulah timbulnya orang-orang munafik tadi dia sahirkan atau munculnya mereka ni. Ketika Islam tengah lemah atau kuat, tak kuat lagi, tidak ada kedudukan negara, tak muncul pun. Bahkan ayat-ayat tentang munafik ni macam kita kata, daripada surah Madaniyah ni ada 30 surah, 17 ada bincang tentang mereka. Bermula dengan surah Baqarah dan seterusnya surah yang lain. Dan surah yang kita bincangkan ni semua sekali keseluruhan surah ni ada 11 ayat. Dan perbincangan tentang nifaq ini dalam ni adalah khas sahaja untuk mereka dan tajuk surah ini. Dan perbincangan utama bagi surah Al-Munafiqun ni berkitar berkenaan dengan mencela orang munafik, kemunafikan dan munafik, mencela kemunafikan dan orang-orang munafik, menyingkap perancangan ataupun tipu daya mereka, dan juga mendedahkan apa benda yang mereka masukkan ke tengah umat Islam, dan memperingatkan orang yang beriman daripada ciri-ciri mereka yang tercela. Itu yang kita kata datang surah ini. Dan memang kita kata nama surah ini dan juga perbincangan dia tak ada nama lain lah, memang jelas tajuk dia adalah tentang orang-orang munafik. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Yaqulu ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, mukhbiran, memberitahu, anil munafiqin, berkenaan orang-orang munafik, annahum, bahawa sungguhnya mereka orang munafik ni, innama yatafawwahuna bil Islam, mereka hanyalah menyebut kata-kata, mengeluarkan kata-kata tafawuh, berkenaan fahamun
Yatafawwahun, mereka mengeluarkan kata-kata dan juga bragging. Kalau bahasa Inggeris kata bragging dia, bahasa Melayu cakap apa? Mewar-warkan. Bil Islam, berkenaan Islam. Dia ada dia sebut kan. Idza ja'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bila mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka zahirkanlah Islam, kata kami beriman, kami beriman. Maksudnya dia kata apa, bila Allah nyatakan mereka datang kan, idza ja'akal munafiqun, bila datang pada engkau Muhammad orang munafik. Qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Dengan suara yang nyaring kuat kan. Kadang-kadang benda tadi tak perlukan kepada pekik, tak cakap pun. Mana action lebih penting. Penyaksian mengatakan Muhammad Rasulullah tanpa tindakan yang menyusul dengan keimanan ataupun apa dakwaan tadi, itu adalah satu penyaksian bohong. Seorang lafaz dengan mulut, tapi bila Nabi ajak pergi buat apa saja, sentiasa dia mencari alasan tu, tak nak pergi, tak nak ikut. Dia berikan alasan. Jadi tak guna lafaz mulut tadi. Sebab kenapa macam kita kata iman itu consist of 3 benda. Iman dalam Islam consist of 3 perkara. Mana i'tiqad dengan hati, lafaz dengan lidah, dan pelaksanaan dengan amal. Setiap kali mana seorang tu dia dikecilkan skop iman tadi kepada sama ada lafaz lidah saja, atau yang hati saja, atau tunjuk luaran saja, semua benda tersebut akan membuka kepada diri orang tersebut fitnah. Kerana dia sekarang ni, pasal iman dia tadi dizahirkan dengan 3 benda, bukan salah satu. Pasal kalau dia kata hanya kepercayaan hati, Iblis percaya Allah Ta'ala Tuhan. Kita kata Tuhan lain, bahkan Iblis tak pernah sembah selain Allah Ta'ala. Tak ada dia buat berhala, patung dan sebagainya. Bahkan minta panjang umur minta Allah Ta'ala. Jadi benda tadi dia tak boleh salah satu, kena ada 3-3. Dan bahkan bila orang tu macam munafik tadi, dia zahirkan dengan lisan dia kan, dia tunjukkan, dia tunjukkan kononnya dia lah sekian, tapi hanya kata-kata mulut. Bila berlaku keadaan di mana Rasulullah SAW dibantu dan perlukan bantuan untuk melaksanakan sesuatu, dia akan lari. Sebab jadi bila mereka datang jumpa Muhammad, dia datang mewar-warkan saja keislaman mereka. Bila datang kepada Nabi SAW, fa amma fi batinil amr, adapun dalaman isi dalaman mereka tadi, falaisu kadzalika, tidaklah mereka sedemikian rupa. So Allah Ta'ala buka, kalau kita kata dalam surah Al-Baqarah sebagai surah yang pertama turun di Madinah, Allah Ta'ala nyatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada kalangan manusia ini berkata, kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi mereka tidaklah orang yang beriman. Yukhadi'un Allah, mereka cuba nak perdaya Allah Ta'ala. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, dan juga orang beriman. Wa ma yakhda'un, dan mereka tak perdaya sebenarnya illa anfusahum, diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tak sedar. Jadi Allah Ta'ala berikan gambaran macam tu. Memang mereka tak percaya sebenarnya Rasulullah SAW itu utusan Allah Ta'ala. Kita ada orang yang apa, macam nak kata, saya ada satu buku tu, dia buku tu dikaran nama dia apa, Muhammad Rasulullah, Nubuwatan Muhammad minal syakki ila yakin, kenabian Muhammad daripada keraguan kepada yakin. Buku tu dikarang oleh seorang pensyarah di Iraq dahulu. Dia ceritakan macam mana perjalanan dia daripada ragu-ragu terhadap Nabi sampai dia jadi yakin Nabi itu Nabi. Beza dia, yang munafik ni macam orang yang dia ada doubt, keraguan, lemah iman, mungkin cara pembesaran dia kan, environment keliling dia, apa dia dengar, apa dia alami dalam kehidupan dia tadi, boleh memberi kesan untuk dia menghala ke arah tempat lain. Tapi kalau dia kata orang tu dia memang ada iman, dia akan tak puas hati dan dia akan belajar dan mencari, dia akan dapat jawapan. Keraguan yang dia ada tadi adalah pasal dalam hadis Nabi SAW, bila mana para sahabat kata, dia kata, Rasulullah, datang kepada kami kata-kata yang kami tak mampu nak cakap. Mana nak cakap pun takut. Lafaz-lafaz contoh macam apa, siapa pencipta Allah Ta'ala, dia datang kata. Jadi Nabi kata, telah datang kepada kamu benda tu. Dia kata, ya Rasulullah telah datang. Dia tak suka benda tu datang, tapi datang juga, lintasan tu datang. Tapi dia nak cakap, dia kata takut nak cakap kata-kata yang tak layak nak cakap. Lalu bila Nabi kata apa, zaka sarihul iman, itu adalah tanda nyata iman. Maksudnya bila dia takut nak cakap tu, maksudnya dia ada apa? Iman. Kalau dia kata tak kisah, dia cakap dan dia tak ada rasa macam bimbang dengan kata-kata dia tadi, tak rasa bahawa benda tersebut adalah salah, itu adalah tanda bahawa dia tidak ada iman. Bila dia ada rasa salah ni, itu ada iman.
Itu tanda sarihul iman. Nabi kata itu tanda nyata adanya iman. Bahawa orang tu datang pada dia keraguan, dan dia tak suka keraguan tadi, dan dia apa? Cari jalan untuk menghilang keraguan tersebut. Pasal benda tu adalah lemparan syaitan kepada diri kita. Ada syaitan manusia pun ada, syaitan jin pun ada. Syaitan manusia atau syaitan jin. Pasal syaitan ni datang, dia ada apa, dia bukannya satu, dia bukannya syaitan ini adalah lafaz yang digunakan dalam Quran Karim atau hadis Nabi SAW, bukan kepada yang jin saja. Bahkan ada syaitan yang bentuk syaitan manusia, dan dia datang mewas-waskan dan memberikan kita, lempar dan hati kita benda yang meragukan kita tentang Rasulullah SAW atau sebagainya. Benda-benda macam ni kita kata adalah benda yang akan datang. Kita tak boleh lari. Cuma masalah bila datang perasaan syak tadi, apa kita buat? Jadi benda ni kena bezakan. Pasal munafik yang betul, yang munafik ni kita bincang sekarang ni, memang kafir. Memang kafir. Dalam dia hati dia tak percaya Rasulullah langsung, tapi dia zahirkan Islam. Zahirkan Islam. Mana bal ala did min zalika. Bahkan dia bertentangan. Dia kata nasyhadu innaka Rasulullah, tapi dalam diri dia adalah bertentangan dengan itu. Tak percaya Rasulullah itu Rasulullah. Bahkan setiap kali mana macam Nabi ceritakan balik apa diorang kata ini ada spy, mesti bagi tahu pada Rasulullah. Dia ingat macam tu. Sentiasa dia doubt, sentiasa dia ragu, dan bukan setakat ragu saja, dia memang tak percaya langsung pada Rasulullah itu Rasulullah. Pelafazan dia kepada Islam hanyalah kerana apa? Nak lindungi harta dan juga nyawa dia daripada diganggu dalam masyarakat tu je. Jika tidak dia menentang Rasulullah SAW, harta dia kalau diperangi, harta dia adalah halal, darah dia adalah halal. Kerana bimbangkan tak dapat benefit daripada Islam tadi, maka dia lafazkan. Memang kita pula dalam masa yang sama, kita layan mereka sebagai Muslim. Walaupun telah zahir, Allah Ta'ala kata ada manusia ini mengatakan akan bimbang Allah Ta'ala dan juga hari akhirat, mereka tak beriman pun, mereka tipu Allah Ta'ala dan orang beriman. Walaupun Allah Ta'ala jantan itu, tapi Allah Ta'ala suruh kita layan mereka dengan layanan sebagai seorang Muslim. Zakat kita ambil daripada dia. Pasal zakat takkan diambil kecuali daripada orang Islam. Mati mayat dia, kita solatkan, mandikan jenazah dia, tanam di kuburan Islam, walaupun dia adalah orang yang sebenarnya dalaman dia kafir. Pasal dalam melafazkan syahadah, maka hak sebagai seorang Muslim berjalan. Hak Muslim berjalan. Tidak boleh kita sekat hak Muslim, hak Islam. Dia bagi salam, jawab. Walaupun kita kata mungkin besar kemungkinan dia adalah munafik. Cuma yang kadang-kadang benda ni kita lihat umat Islam agak teralpa. Bila kadang ada di kalangan manusia ni yang tak percaya Islam tu, dan dia ada dua. Satu yang saya kata bentuk yang dia ragu-ragu. Pasal mungkin cara pembesaran dia di barat, tak pernah tengok Islam yang betul. Dia sentiasa rasa sangsi tentang Islam, dan dilemparkan kadang-kadang idea-idea tadi untuk rosakkan Islam. Atau dia kadang mungkin dia tak sangka benda tu rosakkan Islam, tapi dia lemparkan. Sebab Allah Ta'ala nyatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, bila dikata pada mereka jangan buat kerosakan di muka bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, kami buat baik je lah, kami perelokkan saja. Allah kata, ala innahum, ketahuilah, mereka, sesungguhnya mereka lah humul mufsidun, mereka lah orang yang buat kerosakan. Walakin, akan tapi la ya'lamu, mereka tak tahu pun. Mereka buat kerosakan dan mereka tak tahu pun. Ada jenis macam tu. Tapi ada satu poin lagi yang memang diorang ni memang sungguh-sungguh tak nak langsung kepada iman. Pasal nifak dan iman ni tadi kadang-kadang pada hati manusia tadi ada kesan dia. Sebab bila Nabi kata apa? Arba'un, atau satu hadis salasun, man kunna fihi, bangsa pada dalam diri ada tiga atau empat sifat berkenaan. Kana munafiqan khalisan, dia adalah munafik tulen. Wa man kana fihi, bangsa pada dalam diri dia khislatun minhunna, ada satu sifat daripada sifat-sifat ini, kanat fihi, maka adalah dalam diri dia khislatun minan nifaq, satu ciri daripada kemunafikan, satu sifat dari kemunafikan, hatta yada'a, sehingga ditinggalkan benda berkenaan. Fa idza haddatsa kadzaba, siapa tak nak bohong kat tangan? Ini satu sifat. If you have the empat tadi, confirm munafik tulen, pure munafik. Tapi kalau belum ada empat lagi, maksud dia ada satu ini, maksud dia benda-benda sifat berkenaan. Idza utumina khana, bila amanah dia khianat. Wa idza ahada ghadara, bila dia buat perjanjian, dia akan mungkin janji. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza utumina, jadi dia kata wa idza khasama fajar, bila dia bertelagah dia akan melampau. Kan kita gaduh tajuk lain, jadi pancit tayar kita. Faham tak? Jaga kat luar. Okey, itu konsep nifak.
Yang Nabi kata kalau ada salah satu, kalau ada empat-empat, dia munafik tulen. Kalau ada salah satu, dalam diri dia kemunafikan hatta yada'aha, sehingga ditinggalkan. Nanti dia tinggalkan benda tersebut. Ni kenapa kita kata dalam konteks akhlak, benda tadi kita boleh peringatkan diri kita. Kita boleh peringatkan benda-benda yang tak patut berlaku daripada akhlak-akhlak yang buruk, patutnya kita boleh avoid. Tersalah, minta maaf. Tersalah, tercakap, minta maaf. Namun lari dan menangkan diri, tidak. Tidak. Jangan sekali. Itu bahaya dia. Pasal kita boleh tersilap. Boleh terjanji tapi termungkir janji. Dia berjanji dan termungkir janji. Tapi kita boleh apa? Patah balik dan juga kita minta maaf. Tapi kalau kita senyapkan dan tak ada, aku tak salah. Itu tak boleh. Kita boleh berlaku kesilapan pada diri kita, dan kita boleh juga apa? Betulkan balik. Perbaiki akhlak berkenaan boleh. Tapi dari segi masalah, kata kalau orang munafik yang betul ni, ini ada sifat yang khas bagi orang tu, memang kafir, tapi cuma dia zahirkan Islam untuk apa? Benefit. Ataupun bimbang takut kena kemudaratan. Tu je. Jadi bila mereka dalam hati mereka bertentangan. Nashhadu innaka la Rasulullah. Dia kata kami bersaksi engkaulah utusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah Ta'ala tahu dah engkau ada utusan ni. Tak payah mereka ijtihad pun, Allah Ta'ala dah tahu dah. Allah Ta'ala sendiri yang menjadi saksi. Tak perlu kepada mereka. Walihada, kerana ini qala Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, idza ja'akal munafiqun, bila datang kepada kamu hai Muhammad orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar. Lam tu lam taukid Lam sebelum perkataan Rasul tu ada lam taukid. Lam untuk penegasan. La Rasulullah, benar-benar utusan Allah. Ai, maksud dia, idza hadaru, bila mereka hadir, indaka, di sisi engkau, wajahuka bidzalika, mereka hadapkan kepada engkau dengan kalimah tersebut. Jumpa engkau memang Rasulullah. Dan para sahabat Nabi tak macam tu. Dia tak perlukan kepada bragging untuk kata kan sibuk kata macam tu, untuk kata percaya Rasulullah. Kepercayaan mereka kepada Rasulullah SAW dengan pelaksanaan, tindakan. Mana apa Nabi sabda suruh buat, mereka akan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Tak ada timbul tajuk masalah apa. Mulut mereka asyik engkau Rasulullah, engkau Rasulullah, engkau Rasulullah, engkau Rasulullah. Nak kita benda berkenaan tak payah sebut pun. Dah ternyata dalam ibadat kita buat tiap hari. Selawatnya, syahadahnya dah berjalan. Cuma timbul tajuk masalah apa? Kepatuhan. Kepatuhan saja yang timbul, yang tertinggal pada kita. Masalah benda berkenaan masalah kepercayaan diri kita, kita boleh belah dada orang untuk kata dia mukmin atau bukan mukmin. Tapi tajuk kepatuhan kepada arahan Nabi SAW, benda itu yang kita kata sebenarnya nilai sebenar seorang mukmin. Tu Nabi kata kullu ummati dakhal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, fama ya aba, siapakah orang yang enggan? Man ata'ani dakhalal jannah, bersama mentaatiku dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang mengenderhakaiku, melawan perintahku, maka dia adalah orang yang enggan. Ini konteks yang jelas sebenarnya. Pasal keputusan kepada iman dengan Rasulullah SAW adalah apa? Kepatuhan kepada baginda. Bukan hanya setakat dengan lafaz ketampal kat kereta Muhammad Rasulullah. Semua orang boleh buat. Kan bahkan saya tunjuk video kan hari tu. Saya tengok yang apa, kalau sebut ni kan orang kata saya ni sangat, tapi sekejap bukan bukan itu yang apa dia dalam apa dia tunjukkan berkenaan dengan macam mana seorang apa Yahudi yang jadi kononnya jadi darwish, jadi sufi lah. Okey. Ni dalam Jazirah.net dia tunjukkan di satu rencana dalam 43 minit. 43 minit dia tunjukkan macam mana Yahudi tu dia sibuk untuk cinta Tuhan, rasa tenang, rasa sekian. Di mulut dia keluar Muhammad. Seriously, kalau saya ke depan sikit dia punya ni. Okey, dia punya when I did my first activity, we published a big advertisement in the newspaper public. Now seem I didn't know. Saya nak kata Allah kan. Dia ada zikir Allah. Kan bahkan ketika yang best ketika dia orang tengah duk gitu kan. Syair yang dibaca oleh dia punya syekh ni, syair dia puji Rasulullah. Simple emotional la
No. Dia ni apa follow dia jantung untuk kalimah Allah kan. I was grow up as a child in a family that would. Ya, cari Tuhan. Tak, dia orang ikut tarikat sufi. Anda tak perlu jadi Muslim untuk masuk sufi. Sufi student tu. Belakang tu pakai sepan. Okey. Very afraid for my Okey, father. ni dawat dia. Dia kejap kita بذلك شاء كل القلوب إلى الحبيب تميل. I didn't know anything. I think we did. بذلك شاهد ودليل. It's different when I'm going to teach about Islam. About Islam, the people, they have some objections, some, fighting in discussion, our discussion. Here, it's different. They are coming to know and to believe in this way. ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين. Zakartu Muhammadan, I mention Muhammad. Dia bagi dia ajar anak murid dia kan syair-syair macam tu. Dia sebut Zakartu Muhammadan, maka dia menjadi pada seluruh alam ni sebagai, faham tak? Dia puji Rasulullah, puji dalam syair berkenaan. Tapi tak ada kaitan dengan Islam pun. Kepatuhan pada arahan Rasulullah tak berjalan, tapi lafaz nama Rasulullah boleh je. In the Qadiri Sufi Lodge, Saya buka puasa lagi. Jews and Muslims have come together for a meal during the month of Ramadan. Ramadan kan, dia buka puasa, They are preparing masak, the makan. table for the iftar meal to break the day's fast. Israeli dervish Mickey Cohen and his wife Aylat Adib are among the Isteri dia pun terlibat. Yang best kita kena buka puasa kan. in the Ya. town of Nazareth, in the Qadiri Sufi Lodge. Dia nanti dia baca doa. Come and his wife Aylat Azan. Tak duduk dia. يا رب يا رحمن اللهم آتنا خير هذه الليلة وابعد عنا شرها. اللهم يا رب يا رحمن نقي قلوبنا لكل خير واجعل هذا الطعام حلالا وإلى الطعام يا جماعة. بسم الله تفضلوا. Bismillah, fadhalu. Faham tak dia apa jadi? Maksud dia kalau dalam konteks ini kan. I think Israel become a place where it's so so we start looking. In Israel, Jews are searching, and many Jews are searching. Dia tak ada masalah. Masalah lafaz tadi semua dia boleh. Duduk tu kan kata bukan setakat Rasulullah, Allah. La ilaha illallah. Kan happy kan. So peaceful. Tapi masalah sekarang ni bukan masalah itu. Pasal Islam ini ada obligation di atas nama anda Muslim. Kan syahadah la ilallah, syahadah Muhammad Rasulullah tadi, anda kena laksanakan tugasan. Juga setakat anda cinta Tuhan je, semua orang boleh kata macam tu. Jadi macam kepada Rasulullah SAW tadi, yang munafik tadi zahirkan, engkaulah utusan Tuhan, engkaulah sekian. Hujung dia apa soalan? Soalan dia apa hujung daripada kepercayaan tadi? Pasal dia ada tindakan. Bukan hanya setakat lafaz. Dia ada tanggungjawab. Itulah kenapa orang Quraisy dahulu tak nak lafaz. Orang Quraisy dahulu tak nak lafazkan la ilaha illallah. Dengan perangai mereka ni kita bagi sebagai apa? Orang musyrik, makan bangkai, kan, sembelih di atas nama berhala dan sebagainya. Tetapi dia orang tak nak lafazkan la ilaha illallah. Sebab apa? So dia tahu ada obligation di atas kalimah tersebut. Macam juga Muhammad Rasulullah. Tak nak dilafazkan sebab itu je. Kalau anda kata tanpa obligation, tak ada masalah. Dia kata kami sembah Tuhan kau setahun, kau sembah Tuhan kami setahun. Kan dia tawar pada Rasulullah SAW kan. Tapi tawaran tersebut bukan masalah percaya Rasulullah, tak percaya pun. Yang penting supaya ada apa, tolak ansur. Itu je. Tapi orang munafik tadi dia menzahirkan, dia kata Muhammad Rasulullah, tapi still hati dia tidak percaya.
tidak mahu kepada Rasulullah SAW sebenarnya. Jadi kata apa? Wa adharu laka dzalika, dan mereka zahirkan kepada engkau perkara berkenaan, zahirkan. Walaysa kama yaqulun, tapi ia bukan macam mereka katakan. Walihadza, kerana ini i'tarada mu'tarida bi jumlatin mukhbiratin, mana didatangkan dengan apa kalimah, apa lafaz yang melintang. Maksud dia mereka menyaksikan bahawa engkau adalah utusan Allah Taala, datang dekat lepas tu satu jumlah yang melintang. Pasal Allah Taala nak zahirkan mereka pembohong, tapi Allah Taala datangkan dengan dulu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Taala lah yang mengetahui sebenarnya engkau benar-benar utusannya. Tak payah penyaksian mereka pun memang Allah Taala dah tahu. Thumma, kemudian Allah Taala berfirman, thumma qala, kemudian Allah Taala pun berfirman lepas tu, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dan Allah Taala menyaksikan bahawa semua orang munafik itu benar-benar pembohong. Benar-benar pembohong. Mana tidak ada pun apa yang saya kata tadi, apa benda kebenaran. Ai fima akhbaru bihi, pada apa yang mereka beritahu mengenainya. Wa in kana mutabiqan lil kharij, sekalipun dia bertepatan dengan luaran. Bertepatan, kalimah dia kata tadi bertepatan dengan realiti Muhammad Rasulullah. Walaupun bertepatan, tapi tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Ini kita terbahaya imam muqallid. Iman, seorang yang muqallid, tahu muqallid, ikut je. Kenapa cakap? Orang tu kata. Ini bahaya. Taklid dia lah. Itu memanglah para ulama kata, jumhur para ulama menyatakan bahawa iman muqallid ini diterima insya-Allah sebab dia mengikut fitrah. Mengikut fitrah, mana mengikut yang benar. Taklid pada yang benar, maka insya-Allah dia selamat. Harap gitu kata. Namun begitu, kalau dari orang juga bersepakat, para ulama bersepakat bahawa orang yang dalam hati dia ada sebarang keraguan tentang Muhammad Rasulullah atau tentang la ilaha illallah tu, dia bertahun Allah, kena cari ilmu sampai hilang keraguan tadi. Tapi sering berlaku dalam masyarakat kita kata asah, tak payah pun tak apa. Mengaku je, salah. Ini benda tak boleh berlaku sebab benda tadi pendudukan kepada apa? Penghilangan dan diri kita ni sebarang keraguan. Ada keraguan datang, kena belajar untuk hilangkan. Tabi'innya betul bertepatan, walaupun macam orang munafik tadi dilafazkan innaka la rasulullah, engkau benar-benar utusan Allah Taala, bertepatan dengan realiti, tapi kalimah tersebut tidak dipakai pun. Sebab hati mereka tidak faham dan juga tidak tahu benda tersebut sebagai yang benar. Li'annahum, kerana mereka lam yakunu ya'taqiduna sihhata ma yaqulun wala sidqahu. Mereka tidak apa? Kerana sungguhnya mereka tidaklah mereka ni beriktikad kesahihan apa yang mereka katakan. Ni taklid tadi. Lafaz mulut keluar, tapi hati tak ada rasa apa. Masalah. Ma yaqulun wala sidqahu, dan mereka tak merasakan kebenarannya. Tak rasa kebenarannya pun. Itu sebab kenapa benda ni bahaya dalam konteks ini. Itu sebab kenapa Allah Ta'ala berikan kita alat belajar. Kita ni manusia ni lahir dengan alat belajar. Mana alat untuk belajar, itu pendengaran, penglihatan dan akal. Tak diberikan atau tak dikurniakan kepada oleh Allah Ta'ala benda ni tadi kepada benda lain, makhluk lain. Dan Allah Ta'ala beri pada kita sifat-sifat berkenaan untuk supaya kita belajar, supaya kita mengkaji, mengetahui. Bukan hanya diam saja, tak apalah kot, lepas kot, jangan kot-kot. Pasal ini adalah keselamatan hari akhirat. Dunia ni kita boleh lah main teka-teki tau. Bila rasa nak jawab SPM tu kan, yang tu baling dadu, boleh buat. Akhirat jangan buat. Pasal kegagalan kita untuk lepas segala ujian-ujian yang di dunia ni untuk atas nama agama akan menyekat kita daripada masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda-benda bahaya berkait dengan keselamatan kita yang kekal abadi. Dunia ni salah makan ubat, sakit perut, salah makan buah, salah makan sekian, okey, fine, mati. Tapi mati atau sakit sekejap tu je, 2 bulan, 3 bulan mati. Tapi kalau anda kata anda gagal untuk pilih jawapan yang betul bagi akidah anda akan binasa selepas kematian tempoh yang sepanjang-panjang tempoh yang ada. Sebab kenapa benda ni benda bahaya. Walaupun kita kata taklid je, jangan. Pasal pandai bab lain, bab menyaga, Allahu Akbar, bijak kan, cara nak pusing duit dan sebagainya, terror. Tapi bab agama tu masa apa ilmu agama dia ilmu budak darjah 5 sekolah rendah dekat Jalan Temeloh kan. Dia macam tu. Maksud dia ilmu agama dia tahap itu. Tapi bab berkenaan lain boleh berkembang. Itu salah sebenarnya. Pasal manusia tadi tak boleh lupakan akhirat. Dan jalan kita dan perkara tersebut adalah Allah Ta'ala beri kepada kita Rasulullah SAW. Okay, itu untuk kita belajar. Diberi kepada kita ilmu dan ruang ketika kita akan gunakan. Walihada, kerana ini
kadzabahum, Allah Ta'ala dustakan mereka bin nisbati ila i'tiqadihim, kepada nisbah apa? Dengan nisbah kepada kepercayaan mereka. Mana bohong bukan kepada kata-kata, kepada apa? Pada i'tiqad mereka. Kata-kata mereka tu betul. Mereka kata Muhammad Rasulullah, betul? Tak salah. Tapi soalan sekarang ni, i'tiqad macam mana? Itu masalah yang timbul. Wa qauluhu, Allah Ta'ala nyatakan tentang mereka ni, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengambil aiman, sumpah-sumpah mereka, junnatan sebagai perisai, sebagai benteng. Fasaddu an sabilillah, maka mereka menyekat daripada jalan Allah. Maksud dia, ittaqun nasa bil aimanil kadzibati. Mereka melindung diri mereka, berlindung terhadap manusia, daripada manusia dengan sumpah-sumpah yang bohong. Wa halafat, dan juga sumpah juga. Dia halaf dengan aiman sama. Mana halaf, mana orang tu sumpah, ataupun kita panggil apa, swear. Bahasa Melayu ada ke? Oath. Kalau bahasa Inggeris ada 2 kalimah kan? Bahasa Melayu ada 1 je. Apa perkataan lain? Bahasa Arab boleh. Bahasa Arab kita ada 2 kalimah sebut. Kalau dah take an oath kan? Oath is swear is word. Oath di perbuatan. Okey, dalam bahasa Arab ada 2 sekali ada. Mana okay. Tapi ingat kita terangkan itu yamin ataupun aiman. Tadi dikatakan sumpah bukan sebab orang tu swear angkat tangan kanan. Itu sebenarnya tradisi Inggeris. Angkat tangan kanan. Kita terang itu kan. Kenapa angkat tangan? Raise your right hand kan dalam mahkamah. Memang tak masuk mahkamah lagi. Jadi ceritalah. Tak nak minta masuk mahkamah pun. Tapi cerita dia bila orang tu suruh angkat tangan kanan tu, itu sebenarnya bukan daripada Islam. Dalam Islam tak disuruh angkat tangan kanan untuk bersumpah. Tu yang zaman dulu Inggeris buat. Sebab apa disuruh angkat tangan kanan? Mahkamah. Pasal zaman dahulu diorang penjenayah tak ada rekod. So jadi diorang akan gunakan besi panas, tanda siapa pernah masuk penjara. So bila dia nak jadi saksi, dia angkat tangan kanan. Kalau anda kata ada tanda, so reject. Kalau tak ada tanda, then teruskan jadi apa? Jadi saksi. Itu cerita sebenar yang kanan. Jadi dalam Islam kadang-kadang perjanjian tersebut dia buat dengan berjabat tangan, bukan dengan angkat tangan. Mana perikrar-ikrar tu kita salam dia dan kita kata kita berjabat tangan dengan dia. Itu dikatakan kenapa tangan kanan tu yang digunakan sebagai untuk perjanjian, atau kita tanda tangan dengan tangan kanan kita. Itu sebab kenapa perkataan yamin tu digunakan. Jadi mereka dengan janji-janji mereka, sumpah-sumpah mereka yang dusta, dan juga halaf mereka juga sumpah yang athimah, yang berdosa. Liyasduqu fi ma yaqulun, supaya mereka benarkan ataupun tunjukkan benar fi ma yaqulun, pada apa mereka katakan. Maka bila mereka buat macam ni, faqtarra bihim man la ya'rifu jaliyata amrihim, maka tertipulah dengan mereka ini sesiapa yang tidak mengetahui nyata urusan mereka. Keadaannya nyata dari urusan mereka. Banyak orang tertipulah dengan gaya dia, dengan kata sumpah dia kata sumpah Rasulullah, takkanlah kan, takkanlah dia nak rosakkan Islam kan. Dia kan Muslim kan, nama dia Ali bin sekian, takkanlah kot. Abu bin sekian, takkanlah kot kan. Dia kata kerana benda timbul. Memang kita tak diajar dalam Islam buruk sangka dengan orang, tapi kita kena berjaga-jaga. Ya, buruk sangka terhadap manusia lain salah. Kita kata dia ni niat jahat kot, tapi kalau tindakan dia tadi memang membawa kepada benda tersebut, tidak ada ruang untuk kita kata benda tu boleh. Contoh macam katakan dia kata nak ajar pendidikan seks pada anak-anak kita umat Islam, yang kita sekarang tak payah ajar pun budak tu pandai dah kan. Seriously kan, tak payah ajar pun benda tersebut, tapi kau nak ajar. Dan masalahnya bila pembelajaran tersebut dibuat, bukan tajuk dia menyekat untuk budak tu tadi membuat, tapi dia ajar untuk apa? Jangan mengandung. Tahu kaedah yang diajarkan dalam pendidikan seks tadi adalah bagaimana supaya tak mengandung. Buat dosa tapi jangan mengandung. Atau buat dosa jangan kena penyakit-penyakit kelamin. Itu bukan cara untuk penyelesaian. Yang sering berlaku dalam kita sekarang kan, apa dahulu, tahu ada lagi tidak iklan tu, apa, jauhkan kehidupan berisiko. Cuba cakap kehidupan maksiat, kita tak boleh kan. Dan zaman sekarang kita sekarang ni, apa, rating untuk apa, jumlah kadar orang yang dijangkiti AIDS makin bertambah. Dulu boleh salahkan jarum suntikan, sekarang nak salahkan apa? Dulu dia buat jarum suntikan dadah punca kepada sekian, okay, fine. Sekarang ni dah orang isap dadah pakai, orang pakai dadah sama pakai pil. Mana dia boleh berpindah ikut air liur. So, tapi masih lagi degil tau. Dia degil, kedegilan tadi. Sama ada tu lah, either dua, either nifak atau dia ni memang jahil.
Jahil teruk. Atau dia memang munafik. Dia dua saja. Tak ada lain. Pasal kadang kata orang tu jahil berkenaan dengan sekian. Dia belajar, dia akan sedar. Tapi kadang kata dia memang niat jahat terhadap Islam, memang saja dia cari punca-punca perkara tersebut untuk rosakkan umat Islam. Faham Jadi ada orang yang tertipu, tak tahu kumpulan ini wujud. Allah Ta'ala ingatkan kita dan beritahu pada kita sebab memang ia wujud. Tak boleh kita kata benda tidak. Memang dia wujud. Di tengah-tengah umat Islam ada golongan munafik. Ini bukan cerita zaman Nabi, zaman kita sekarang ni pun ada. Yang sering kita tak perasan, kita perhatikan orang-orang ni buat kerja. Sengaja dia ni sekian digunakan. Macam ada nama agama, ada nama macam-macam. Bukannya benda tu semua ada nama agama. Ada yang bukan nama agama pun ada, dan atas nama agama pun ada. Fa'taqada, lalu menyangkalah orang-orang yang tak tahu ni, annahum, orang-orang berkenaan muslimun, Islam. Takkan kot orang Islam ni I tampak ada tu dia solat. I jumpa dia dekat KLCC dia solat dan surau dengan air lah itu kan. Dia kata dia kadang benda macam tu timbul. Kan benda tu orang tu buat benda yang bertentangan dengan arahan Allah Ta'ala. Bahkan buat benda kerosakan untuk Islam. Tapi dia zahirkan dia Islam. Macam kita kata lah, macam bila berlaku dia pada Syria kan, Bashar Assad, dia arahkan tentera dia sekian. Tapi ketika dalam masa sama dia zahirkan dia Islam. Solat, tunjuk gambar dia solat, Ramadan, tunjuk gambar dia buka puasa, jadi imam lagi. Kan? Ini saja. Memang kita kata benda tadi, memang kita kata zahirnya tak boleh kita nak kacau. Tapi masalah dalaman hati tadi, besar kemungkinan dia adalah orang yang macam Al-Quran kata, menzahirkan Islam, tapi dalam hati dia ada simpan benda-benda tersebut untuk merosakkan Islam, larikan manusia daripada Islam. Okay? Farubbama, maka barangkali dia kata iqtada bihim, orang-orang yang tertipu ni tadi akan apa? Mencontohi mereka fima yaf'alun, pada apa mereka kerjakan. Orang munafik buat apa, dia akan follow. Wa saddaqahum fima yaqulun, dan dia percaya apa orang munafik tadi katakan. Sudah datang, saya rasa Quran ni kena terjemah baru. Faham tak? Faham tak? Benda tu kita faham bahawa dalam memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, cara kita memahami nas tadi, pertama sekali kena ikut cara para sahabat. So, para sahabat baginda SAW ni adalah orang yang pertama melaksanakan Islam. Dia kadang-kadang ada orang dia mainkan, dia buat, tengok, kalau anda kata kan itu kena naik unta lah. Unta bukan urusan agama. Kalau orang tu nak pergi masjid, dia tak nak berjalan, nak golek-golek, dia golek badan dia, golek kan. Buatlah, tak marah, asal jangan luka kepala je. Jangan gila, jangan luka kepala, tak ada hal. Nak pakai skateboard, pakcik-pakcik pakai seberang pakai skateboard, pakailah, Islam tak marah. Pasal di situ bukan urusan agama. Allah Ta'ala, macam Nabi sebut pada orang yang bunga-bungakan tamar dia, antum a'lamu bi umur di dunia kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Nak pakai macam mana, pakailah. Baju kala apa, perempuan jaga sikit buat ni, baju kala apa nak pakai cermata jenis apa, pakailah. Tak nak pakai cermata, pakai kontak lens, pakailah. Kan, ini bid'ah kerana tak ada. Ini benda macam ni kita kata permainan. Pasal diorang sekarang ni benda-benda macam ni kita kata bukan urusan agama. Tapi berkenaan masalah pemahaman agama itu, apa yang halal, apa yang haram, apa yang dibenarkan Allah Ta'ala untuk kita buat dan dia akan sayang kita, apa yang kalau kita buat dia benci pada kita. Benda tu dari para sahabat orang pertama rujukan kita, seperti Rasulullah SAW. Kalau mereka tak faham itu sebagai agama, kenapa kita nak buat? Tu Imam Malik rahimahullah kata apa? Apa bukan agama pada zaman mereka, takkan jadi agama zaman kita. Apa yang not considered as religion in their time, takkan considered as religion in our time. Takkan, ever. Pasal itu sebab kenapa beza kat sini, kalau pemahaman. Pasal dalam masalah konteks nas, memang betul. Terbuka Quran itu untuk semua orang terjemahkan suka hati. Tapi bila kita limitkan kepada apa? Cara para sahabat faham, hilanglah kekeliruan. Yang betul ada orang kata, alah, takkanlah sibuk kita nak balik ke sana. Kan ada orang terang depan kita. Masalahnya sekarang ni, orang depan kita ni kadang jalan laluan. Dia kata, kan, kalau kita ada di hulu sungai tu, ada sungai. Kan, sungai kat hulu tu, lepas tu ada mengalir depan rumah kita. Yang kita nak sibuk pergi nak ambil kat hulu tu buat apa? Ambil depan rumah kita dah lah, dia kata. Saya kata betul, kalau anda kata tak ada orang kencing kat situ. Kau nampak ada budak kencing situ, awak ambil juga air tu minum. Nampak sini longkang dia keluar sini, makcik tu tipah masak air dapur dia jatuh kat longkang sungai kecil tu. Nak gogok, mesti kita akan lompat ke ujung sana untuk sumber yang asal. Itu cara sebenar. Pasal telah berlaku pun apa? Pencemaran. Pemahaman Islam telah dicemar. Maka kena balik kepada paham para sahabat. Jadi sebab itu kita kata kadang-kadang kumpulan ni dia saja tahu datang. Tafsir Quran ni tak kena. Dia datangkan dengan doubt, keraguan. Kadang-kadang ada separuh tu saya tengok macam yang kes Ayah Pin kan. Peguam yang mempertahankan dia Muslim.
Nama Muslim. Dia kata ini agama kena tunjukkan apa yang boleh, apa yang tak boleh, dia kata. Pasal IFP ni kan disekat daripada ni, dia kata patut kebebasan berdasar pada perlembagaan. Semua orang ada kebebasan untuk memegang apa saja kepercayaan dia ada. Faham tak? Ini masalah. Dia itu saya kata either peguam itu jahil atau dia munafik. Peguam seorang lagi yang mewakili apa IFP punya pengikut perempuan. Yang kononnya inverted comma bekas ustazah daripada Mesir. Ini nak type dalam YouTube Sky Kingdom. Saya tak tunjuk kat sini. Tengok dalam YouTube Sky Kingdom. Ada kisah panjang macam mana IFP tu tempat dirobohkan dan sebagainya. Pengikut dia apa pengikut dia buat. Pengikut dia cakap macam mana. Jadi secara asasnya ada Muslim menyokong benda tersebut. Atas alasan kenapa? Kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara. Dia either munafik atau jahil. Pilih salah satu, itu je. Tak boleh kita kata ini mukmin lagi. Pasal benda tu sorih, nyata. Macam contoh macam yang ini 9 baru ni kan kes yang berkenaan masalah apa? Untuk lelaki pakai perempuan, perempuan pakai lelaki. Mana kebaikannya? Kalau hakim tadi Muslim, dia boleh benarkan benda berkenaan atas alasan kebebasan. Nanti kan kita kata orang lelaki nak masuk tanda perempuan, apa salah dia? Kan pasal apa pakai baju perempuan? Pasal nak skirt. Kan lambang tu kan skirt. So dia pakai skirt. Dia tak kata lelaki perempuan, tak tunjukkan alat kemaluan dia. Faham tak? Jadi konsep agama tadi dan adab dan sebagainya kena jaga. Kadang-kadang ada orang yang kadang dia terlibat dengan benda macam ni kan. Dia bebaskan, dia tukarkan undang-undang sebagainya untuk supaya benda tu kena. Pada masa sama dia kata ini adalah hak asasi manusia. Tapi sebenarnya benda tu bukan hak asasi manusia, tapi untuk merosakkan umat Islam. Tanpa disedari. Okey. Dia kata apa? Dan orang-orang yang tadi yang tertipu dengan orang munafik tadi mungkin ikut dan percaya apa dikatakan oleh munafik tadi. Wahum min sya'nihim annahum kanu fil batini. Dan mereka orang munafik tadi pada memang keadaan mereka dalam batin, dalam diri dalaman mereka, annahum kanu fil batin, dalam diri dalaman mereka la ya'luna al-islam wa ahlahu khabala. Mereka tak bersungguh-sungguh kecuali untuk Islam dan juga orang-orang ataupun orang-orang Islam itu tadi mendapat apa? Kerugian. Atau kemalangan. Dia sentiasa menantikan kemalangan. Kalau boleh ada kemalangan berlaku pada orang Islam. Ni tengok ni Islam ni. Sentiasa dia mencari-cari benda tersebut. Happy kalau anda kata Islam tu, orang Islam tersalah. Macam saya ingat Ahmad Didat dia kita. Dalam kalau anda kata macam mana dalam agama Kristian ada bad Kristian. Dalam Islam pun ada bad Muslim. Cuma kita kata yang mencari tadi. Mencari ruang untuk apa dipakai. Di mana nak digunakan. Ini kena jaga. Pasal perbuatan seorang itu mungkin merosakkan agama daripada dalam dengan fitnah-fitnah yang berlaku. Dan dia kata apa? Fahasala bihadzal qadar, maka telah hasillah dengan kadar ini. Dararun kabir, kemudaratan yang besar ala katsiri minan nas, kepada ramai manusia. Banyak manusia akan tertipu dengan itulah Islam. Kita akan terjemahkan Islam. Dan sekali kita tinggalkan Quran sebab ada dah terjemahan yang lain. Semua benda-benda ni adalah di antara benda yang diusulkan atau dibawa oleh orang-orang yang munafik. Banyak di kalangan ni ada yang dipanggil orientalis barat yang mengkaji Islam. Di kalangan orang Jerman, Perancis, ada orang Inggeris, belajar Islam, kaji Islam. Tapi cara kajian Islam dibuat tadi, dia bukan untuk Islam tu. Tapi dia cari jalan untuk kalau boleh macam mana nak Islam ni dirosakkan. Kadang-kadang ada separuh mereka tu mengaku Muslim. Sebab kita kat Malaysia dahulu tahun 60-an 50-an dahulu ketika mula pengajian Islam dibuat di Malaysia. Tajuk dia yang mengajar tu orang Inggeris. Semua orientalis, bukannya orang Islam. Mengajarkan Islam. Dan benda saya ingat dulu salah seorang di antara orang yang buat PhD di Ireland dan sebagainya untuk pengajian Islam. Dia cerita bahawa ketika mengkaji Islam tadi, disuruh dia supaya datangkan kritikan pada Islam. Dan tulisan tu disimpan sebagai apa? Macam archive. Satu masa ni mungkin keluar balik, tengok Islam mesti tulis tentang Islam macam ni. Untuk dapat PhD, doctorate, dia kata kena tulis macam tu. Tapi orang kita nakkan sijil tadi. Tahu dah benda berkenaan merosakkan Islam, kenapa buat? Tak, itu asas yang kita kata. Benda-benda yang tak patut timbul untuk kata umat Islam ni, datangnya kerosakan daripada tangan anak-anak umat Islam itu sendiri. Yang mana kita kata kadang benda tu dengan nama lah kadang-kadang. Macam saya tengok dulu ada orang-orang yang dipanggil orientalis tu, ada separuh tu memang menjadi guru kepada sebahagian orang yang boleh sebut nama kat Malaysia ni. Macam Martin Ling yang karang Life of Muhammad kan. Dia tak isyarat dia Muslim. Tapi orang Islam kita datang belajar Islam dengan dia dekat UK dulu. Balik Malaysia memang orang ni pemikiran dia liberal. Dahsyat. Dia memang Islam tadi sentiasa dia akan pusing sini. Dia akan sentiasa cari opposite.
opposite kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Okay, jadi dia kata apa? Walihada, kerana ini qala Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala, fasaddu an sabilillah. Maka mereka dengan sebab itu, dengan perbuatan mereka, apa tahu? Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka ambil sumpah-sumpah mereka yang palsu tadi sebagai benteng. Maka dalam masa yang sama bila berlaku itu, fasaddu an sabilillah, mereka menyekat dari jalan Allah Ta'ala. Mereka menyekatlah, manusia tak nampak Islam yang sebenar, akan nampak Islam versi yang mereka tunjukkan, dengan gaya yang mereka tunjukkan. Maka innahum, sebenarnya mereka, sa'ama kanu ya'malun, sebut buruklah apa yang mereka dahulu kerjakan. Walihadza kana ad-Dhahhak bin Muzahim, dahulu kerana ini ad-Dhahhak bin Muzahim dahulu yaqra'uha, membaca ayat ini, ittakhadhu imanahum junnatan, mereka mengambil iman mereka sebagai benteng. Itu maksud dia tasdiquhum az-zahir, perbuatan mereka, keimanan mereka yang nyata, yang luaran. Pasal mereka kata nashhadu innaka la rasulullah, kan luaran. Digunakan lafaz itu, digunakan syahadah mereka atau kepercayaan mereka yang luaran sebagai benteng. Ai taqiyatan, sebagai apa? Benda-benda berpura. Ini panggil taqiyah ni tudunglah, tutup, yattaqu bihil qatl, yang mereka lindungi diri mereka dengannya daripada pembunuhan. Wal jumhur, tapi jumhur qari, jumhur penghafal Al-Quran, yaqra'uha, membaca ayat ini dengan bukan imanahum tapi aimanahum, sumpah-sumpah mereka. Ai jami'u yamin, dia adalah kata ganda bagi sumpah. Yamin, yamin. Maka itu masalah pembacaan. Tapi kalau kita kata benda tu sebagai iman mereka pun, ia juga kena. Kerana apa? Kerana mereka zahirkan iman, maka orang yang tertipulah dengan kononnya imannya mereka. Wa qauluhu, firman Allah lepas tu, zalika bi annahum, kenapa mereka jadi macam ni? Mereka jadi sebab bi annahum, sebab mereka ni amanu, mereka telah pun beriman, thumma kafaru, mereka apa? Kufur. Mereka dah beriman, tapi mereka lepas tu nafikan iman mereka. Dah jumpa hidayah, lari daripada hidayah. Dah tahu dah itu benar, lari dari kebenaran. Maka fatubi'a ala qulubihim, maka dipatri, disil ke atas hati-hati mereka. Fahum, maka mereka lepas tu la yafqahum, mereka tidak faham, mereka tidak memahami. Yang kita kata macam jadi kes bila mana didedahkan oleh ahli Al-Quran, kisah-kisah perangai mereka datang berkali-kali. Allah Ta'ala ceritakan balik apa mereka sembang, apa mereka buat, apa mereka cakap, dikeluarkan balik dalam Quran. Tapi mereka tak faham-faham juga itu adalah apa? Tanda Quran itu adalah wahyu. Dia nampak Quran cerita tentang perangai diorang, diorang takut kalau Quran cerita tentang diorang, tapi diorang tak pernah nak tukar attitude terhadap Al-Quran. Maka dia cuba try pula macam mana cara nak sorok lagi perkara tersebut. Pelik. Macam dia tak faham-faham lagi. Quran dah tunjukkan, mereka bersembang sama-sama mereka pun keluar juga kata-kata tadi sampai kepada Rasulullah SAW. Apa lagi jawapan kita nak kata? Kalau dia kata dah tahu dah, Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, semua kita buat akan didedahkan, nak faham dah, tapi kenapa masih nak tipu juga? Sebab mereka tak faham. Hati mereka ni tidak, buta terus, tak nampak. Dia beza dengan orang kafir yang dia tutup hati dia, tak nak beriman langsung. Yang ini dia zahirkan tapi tak faham. Dia tak faham bahawa benda tersebut adalah apa. Saja Allah Ta'ala dedahkan mereka, tunjukkan punya perangai mereka, supaya nak bagi tahu mereka Allah Ta'ala mengetahui. Ulang, dia buat lagi Allah Ta'ala mengetahui. Tapi sampai apa tak faham-faham juga. Mereka tak faham-faham. Maka sebab apa? Dipetri hati mereka. Pasal memang kita kata secara asalnya ini satu garis panduan. Kalau anda kata jumpa hidayah, dah dapat dah hidayah, dapat dah kebenaran, follow. Ada keraguan, belajar supaya sampai hilang keraguan tadi. Bukan anda patah balik lari kepada cara hidup yang lama. So ini adalah bahaya. Pasal sekali orang itu lari, maka Allah Ta'ala mungkin akan kunci hati dia. Sebab kebenaran itu datang, sekali kita tolak, bimbang, sekali kita tolak itulah, sekali itulah Allah Ta'ala akan tutup terus hati kita. Sebab kenapa kebenaran itu, bila Allah nyatakan fabashshiril ibad, berilah berita gembira pada hamba-hamba alladzina yastami'una al-qaula, orang yang mendengar kata-kata, fayattabi'una ahsanah, maka mereka mengikuti apa yang terbaik dari kata-kata tadi. Mendengar kata-kata dan juga ikut yang terbaik, ikut yang baik dari kata-kata tersebut. Supaya jangan sampai kalau start dia lari saja, maka dia akan buta. Hati itu akan buta. Maka macam hati orang munafik, tutup terus, Allah tutup terus. Jadi dia kata apa? Ai innama qaddara alaihimun nifaq. Hanyalah ditakdirkan, ditetapkan alaihim, ke atas mereka, an-nifaq, kemunafikan, liruju'ihim, kerana patah balik ni mereka, anil iman, daripada iman,
ilal kufran, kepada kekufuran. Mereka patah balik, maka Allah Ta'ala tak ambil dah mereka. Sebab kenapa manusia ni bila konsekuensi bagi dia punya hidayah, konsekuensi bagi dia punya dia punya kesesatan, berbalik pada diri dia. Sebab kita, macam kita sering berulang kali kita sebut, kita ini manusia ni ada satu yang dipanggil sebagai choices, pilihan. Qadar berjalan. Kita lahir anak siapa kita pilih, kan? Kita try nak masuk sekolah sekian-sekian, kita juga tak boleh masuk, kan? Kita try nak berkawan dengan orang, orang tak nak kawan kita. Ada kan? Kita lari dia nak kawan dengan orang tu, orang tu nak kawan juga kita. Tunggu depan rumah pintu, "Oi, bukalah pintu, aku nak masuk rumah kau." Kan? Ada macam tu. Ini qadar. Ini qadar. Kita kahwin siapa, jumpa siapa, anak siapa, adik-beradik kita siapa. Ini qadar yang kita tak boleh lari. Tapi dalam masa yang sama, ketika qadar tu berjalan, yang dinilai pada kita bukan masalah qadar tersebut. Sebab kita lahir anak siapa, tak ada dosa pahala. Kita lahir berkawan dengan siapa, kan? Kata bapak kita imam ke, tak ada bapak, tak ada pahala pun. Untunglah kau anak pak imam. Mana ada. Yang ini pula ruginya kau anak Sami. Tak ada juga. Pasal masa dia tidak ada di situ ruang. Itu adalah percubaan awal Allah Ta'ala letakkan. Tapi dalam masa sama, setiap manusia tadi Allah Ta'ala berikan pilihan untuk lari ke mana, percaya atau tidak. Soalan dia nak ikut mana satu. Kalau dia nak ikut kepada hidayah, Allah Ta'ala akan buka jalan. Tapi kalau dia tutupkan, tutuplah. Kerana kita ni, beza kita dengan makhluk yang lain adalah pilihan. Bukan masalah berkenaan kita ni makan, dia makan, kita kahwin, dia kahwin. Kita ada akal. Malaikat ada akal, jin ada akal. Semua ada akal. Tapi beza dia yang kita ni sekarang ni, Allah Ta'ala berikan pilihan. Macam kita dan jin. Kita dan jin ni, dua yang thaqalain. Yang diberikan dua bebanan. Allah nyatakan as-thaqalain, dua yang dikatakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang Allah Ta'ala tujukan dalam surah Ar-Rahman tu. Dengan mana nikmat Tuhan kamu kah yang kamu dustakan? Dan wahai manusia dan jin. Kenapa? Sebab kita dan jin ni ada pilihan. Tahu pilihan? Kan pilihan contoh macam nak pegang, tak pegang, nak tengok, tak tengok. Kita ada pilihan. Kita tak ada terikat untuk akan gerak juga ke situ. Saya tak tahulah badan saya jalan ke situ juga. Mana ada? Kan macam tengok saya bagi contoh dekat saya kata apa? Lembu. Tengah malam lapar, tuan lupa nak bagi makan. Tapi malam dia duduk diam je dekat dalam kandang. Tak, dia keluar merayau. Macam burung dekat depan jasima depan tu. Kan dia nak maghrib tu kan cucuk berebut tempat tidur. Cukup 8 malam senyap. Kan, tapi lapar lagi ni, nampak mamak tu buang barang kan. Tak ada kata, "Jom turun makan." Takkan turun. Kenapa takkan turun? Sebab dia ikut aturan. Mana ada biological clock tadi, gelap, diam. Terus keluar merayau. Kita manusia improvise. Kan kita tambah, tukar dan sebagainya. Tak boleh tidur. Tak nak tertidur, makan ubat tak tidur. Cari ubat untuk tak tidur. Pilih kuda lah, pilih apa sekali. Okey. Kemudian masa dia Allah Ta'ala berikan malam itu sebagai kerehatan, kita lari pula cari. Kan juga kopi, tongkat Ali untuk tak tidur malam. Kan dia sibuk nak macam tu. Benda-benda tadi kita termasuk ada beza kita dengan makhluk lain, itu je. Ini yang bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab 72, Allah Ta'ala nyatakan, "Inna aradnal amanata 'alas samawat." Ni kami tawarkan amanah 'alas samawat, kepada langit. Ni makhluk paling besar. Di kalangan kadar kita ni, Arash lagi besar lah, tapi untuk kadar kita, ini paling besar. As-samawat wal ard, hingga bumi. Bagi diri kita, paling besar bumi lah. Jalan ke sana tak sampai habis jalan. Kan? Wal jibal, dan gunung ganang. Kami tawarkan amanah. Fa'abaina an yahmilnaha, maka mereka semua enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, dan mereka semua, langit, bumi dan gunung ganang tadi, rasa lemah daripada hadap amanah tadi. Wa hamalahal insan, dan menanggung amanah tersebut siapa? Manusia. Innal insana kana zaluman jahula, dan manusia ni adalah zalum, banyak buat zalim, dan jahul, amat jahil, banyak kali sangat tak tahu. Tapi konsep dia beza kita dengan gunung ganang tadi, itu je. Masalah kita boleh pilih nak pergi, tak pergi, nak duduk, tak duduk. Gunung ganang takkan roboh, takkan binasa, takkan jadi apa kecuali Allah Ta'ala izinkan. Langit takkan pecah kecuali Allah Ta'ala izinkan. Allah Ta'ala suruh bahawa dia akan buat. Kalau ikutkan marahnya semua benda alam ni kepada kita, macam neraka marah orang kafir, langit dan bumi akan roboh kalau sekiranya dia nak boleh dihimpit manusia ni kerana kufur pada Allah Ta'ala. Tapi dia tak boleh bergerak kecuali Allah Ta'ala suruh. Allah SWT tenggelamkan Qarun, dia tenggelamkanlah Qarun. Yang lain jahat dia Qarun pun ada, kan? Tapi Allah tak tenggelamkan, dia tenggelam, yang tak ada. Sebab apa? Sebab dia hanya bergerak melaksanakan ikut perintah Allah Ta'ala. Kita ni lain, ada pilihan. Dan pilihan tadi lah kita kata ruang hidayah kita,
ruang kesesatan kita. Balik pada diri kita balik. Allah Ta'ala berikan kepada kita apa? Asbab. Anda ambil jalan mana satu? Pilih jalan mana? Nak datang, tak datang. Kan kita contoh macam malam ni. Tak ada obligated untuk datang kelas pun. Tak ada orang datang ke rumah. Tak datang kelas kena tembak. Tak ada kan? Tapi datang kelas. Mana kita pilih untuk ponteng, tak ponteng, ustaz ponteng ke tidak kan sebagainya kan? Semua tadi, benda tadi ada kait dengan tajuk masalah pilihan kita. Bukan berkait masalah lain. Sebab itu bila consequences orang-orang yang munafik tadi, Allah Ta'ala petri hati mereka. Nifak itu berlaku pada diri mereka dengan sebab perangai mereka sendiri. Bukan dengan sebab kita kata Allah Ta'ala paksa. Mereka kufur, maka Allah Ta'ala tutup. Mana nifak mereka tadi berlaku sebab apa? Sebab mereka itu ada sebab mereka dahulu beriman, kemudian mereka apa? Kufur. Maka Allah Ta'ala petri hati mereka. Bukan sebab lain. Pasal itu kedegilan manusia sebagai seorang hamba. Kita tahu kita ni hamba. Kita akan mati. Apa kita siapkan untuk kematian kita? Apa kita dah siapkan? Semua manusia akan mati. So, kalau orang tu sedarkan diri dia balik bahawa dia akan mati dan jawab pada Allah Ta'ala. Kalau anda kata dia pujuk hati dia akan patuh. Tapi kalau dia tidak pernah pujuk, tak pernah kata pada diri dia, wahai hati, kenapa buat macam ni? Kan, nanti kat sana nak jawab apa? Cuba pujuk hati kita. Memang kita akan jumpa balik jawapan. Tapi oleh kerana degil, kan datang pula dengan hiburan macam-macam kan. Inilah Maharaja Lawak dah habis ni tengok sekian. Jadi last kali kan, benda tu menutup kita daripada apa? Sedarkan tentang akhirat. Kan? Kita lupa. Macam kita baca surah Al-Hashr itu kan, Allah kan? Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian jadi seperti orang yang lupakan Allah Ta'ala. Fa'ansahum anfusahum. Allah Ta'ala lupakan mereka, diri mereka sendiri. Mereka tahu mereka akan mati dan mereka tak buat kerja. Tahu di kiamat nanti akan berlaku apa? Kepanasan. Semua tahu. Belajar. Nabi kata, betul, kena percaya. Tapi Nabi bagi juga, ada golongan yang takkan kena kepanasan. Akan dipayung Allah Ta'ala dengan payungannya pada hari berkenaan. Tapi kita tak kerja pun ke situ. 7 golongan tadi. Boleh pilih salah satu. Paling ringan, ingat Allah Ta'ala dalam senyap-senyap, lalu mengalir air mata. Paling ringan. Tak perlukan bayaran pun. Duduk diam. Tak payah bayar 1,400. Kan? Kena nangis, kena Allah Ta'ala kan. Bayar macam apa, masuk ESQ baru jadi takut Tuhan. Mana tak payah pun. Anda ingat Allah Ta'ala sebut perlahan. Kadang-kadang masalah salah sebut je. Kita patutnya gunakan bahasa yang kita faham lah. Minta ampun Allah Ta'ala sebut, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku. Berkali-kali nangis air mata. Cuma kita boleh buat dalam kelas. Nanti akan nangis-nangis ramai kan, jenuh pula. Nak pujuk siapa nak pujuk? Kan? Mana buat seorang-seorang? Itu kadar. Maksud dia penyelesaian itu ada. Azab kubur itu ada. Tapi cara kita lepaskan ada. Titian sirat itu ada. Cara kita lepaskan. Bahkan masuk syurga tanpa hisap pun ada. Nabi berikan formula-formula tadi. Tindakan kita apa kita buat? Tu je. Rumah kita bina di syurga, Nabi beritahu jalan dia, kita buat juga. So konsep sekarang ni masalah pilihan. Kalau kita pilih, kita buat, dan memang iman itu bertambah dengan ketaatan. Kita tahan diri kita paksa diri kita untuk taat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan tunduk. Dia macam program diri kita kan, bila bangun macam Ramadan, kan kita paksa diri kita supaya jangan makan. Kan di awal Ramadan memang lembek lah. Hari pertama tu kan lembek kan. Jumpa orang kau jangan cakap aku lapar. tapi hujung Ramadan kan macam tak puasa, betul tak? Sebab macam tak puasa. Sebab badan kita dah biasa apa? Tak makan. Dah biasa tak makan banyak atau biasa tak makan pagi. Kita boleh bergerak siang tu kan, keluar sini, keluar sana sekian. Tak letih pun. Sebab apa? Sebab program. Macam tu juga apa? Hati kita. Ketakutan kita Allah Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala boleh diprogramkan dengan cara apa? Paksa. Allahumma, paksa. Ada doa dia, Allahumma, paksa. Tak ada doa lain. Kena paksa. Ini kata mujahadah diri. Kan mujahadah diri bukan duduk dalam gua tu. Mujahadah diri ni lawan diri kita punya kehendak. Nak berseronok, kita paksa diri kita. Dengan sebab itu macam orang-orang munafik tadi, dia tidak ada langsung inisiatif. Itu kenapa Allah Ta'ala hanyutkan, biarkan mereka terus. Mana maksudnya pilihan kita, ini pilihan. Qadar Allah Ta'ala berjalan. Qadar berjalan ke atas kita. Tapi masalah apa? Pilihan untuk datang ke tidak. Di situ ada dosa pahala. Kenapa kita, kambing ke, apa lembu ke, makan tanaman orang dia tak berdosa? Kenapa kita kena? Kalau kita makan tanaman orang tanpa sekian, kita berdosa. Sebab apa? Sebab kita ni ada pilihan. Lembu tadi tak ada pilihan. Kan? Kerana pilihan kita, itulah yang kita diberikan Allah Ta'ala apa? Hukuman. Kalau bukan kerana pilihan tadi, anda tak kena hukum. Sebab orang gila, kita tak ada salinan. Mana ada malaikat salin orang gila ni? Tak ada. Sebab apa malaikat tak salin? Sebab orang ni rufi'atul qalam. Orang yang tidur
Orang yang budak yang bawah umur, kenapa? Diangkat pena. Belum lagi sampai masa dia. Sebab saja berlaku taklif saja, itu paling kuat dia dengan akal. Maka berjalan. Balik dia berakal kan? Balik cukup umur tapi berakal tadi. Maka itu yang benda paling besar. Pasal dengan akal tadi anda boleh apa? Memilih. Bahkan apa dipanggil dipanggil akal sebagai nuha. Ulil ahlam wan nuha. Nuha. Kenapa dia panggil nuha? Pasal dia menyekat kita daripada benda yang tak sepatutnya. Kan benda tu panas. Yang menyekat kita jangan pegang benda panas. Jadi siapa? Akal kita. Kalau pegang ni sakit. Akal kita kata jangan pegang. Kan dia sekali dia register, kita pegang kan. Ada kawan saya dulu kat Yaman. Anak dia degil, bukan degil lah, budak biasa budak. Dia kata jangan. Budak tu datang juga, nak pegang sedekah. Jangan. Budak tu datang juga. Lepas tu dia biarkan. Dia biarkan budak tu pegang. Meraung lepas tu, tapi lepas tu tak ada pegang sedekah dah. Siapa register? Register kat mana? Kita faham lah, register. Ini panas. Pegang pisau luka, registered, tajam. So akal tu menyekat. So kalau dia ajar akal tadi supaya patuh, dia akan patuh. Dididik dia, diasuh dia, diajarkan berkenaan akhirat, belajar hadis-hadis tentang hari kiamat, maka dia akan registered dalam tu. Dan kita akan mula nak buat benda tu, kita akan akal kata lintas dulu. Ustaz kata apa? Sebenarnya bukan ustaz kata apa, Nabi kata apa. Ustaz kata apa tak kuat lagi kan? Allah Ta'ala firman apa, itu paling kuat. Itu yang benda yang penting. Dia kata apa? Dia kata wastibdaluhum ad-dalalata bil huda. Dan juga perbuatan mereka menukar ganti kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk datang dan mereka tukarkan dengan kesesatan. Sanggup tunggu untuk sesat walaupun hidayah telah pun datang. Ini kita bincangkan berkenaan dengan orang yang hidup dengan zaman Nabi. Nabi itu hidup berjalan. Yang lain kita kata adalah alasan-alasan lain, mungkin dikata kerana saya tadi, kerana mungkin masa keluarga dia macam mana memberi peranan pada pemikiran dia. Tapi yang ini yang kita Allah Ta'ala herdik sungguh-sungguh ni, ada munafik yang nampak Nabi, lihat benda berkenaan depan mata mereka, tapi masih lagi apa? Menentang. Masih lagi degil, tak mahu juga tukar dia punya attitude. Fatubi ala qulubihim, maka dipetri ke atas hati-hati mereka. Fahum la yafqahun, mereka tidak memahami. Ai fala yasilu ila qulubihim huda, maka tak sampai kepada hati mereka ni sebarang petunjuk. Wala yakhlusu ilaiha khairun, dan tak sampai kepadanya, tak mencecah kepadanya sebarang kebaikan. Fala ta'i, maka dia tak boleh nak faham. Dia tak boleh nak mendengar, tak boleh. Wala tah tadi, maka dia tak dapat apa? Hidayah. Sedar tidak, hidayah tidak, berjalan. Itu sebab kenapa kadang-kadang kita lihat manusia ni kenapa degil sangat, tak faham-faham juga ke. Itu masalah. Macam ada sering orang kita kata, macam mana ahli sains boleh percaya juga evolusi, sedangkan pelik, tak boleh jadi kan. Kenapa dia degil? Pasal dia dah programkan diri dia, dan bila tertutup hati, tak jumpalah jalan. Kalau dia kata dia nak belajar, dia nak tahu, dia akan jumpa. Macam banyak ilmu-ilmuan macam dulu dalam satu video yang dibuat di Saudi Arabia dulu, Annahul Haq, It is the truth, yang dibuat oleh Syekh Munajat Zindani dan kumpulan ada Perabita Alam Islami. Dia rekod, panggil profesor-profesor daripada universiti, bahagian biologi, bahagian oceanografi, bahagian geologi, bincangkan tentang Islam. Dia bukan tentang Islam, cara dia trigger. Dia tanya orang tu, dia sebut ayat ni, dia sebut fakta ni. Jadi orang tu kata, mana boleh ada? Lepas tu dia tunjukkan Quran. Diorang, kalau tidak pun kerana kalau tidak pun dia kata dia masuk Islam, dia akan kata benda ni mustahil daripada manusia. Dia terpaksa cakap yang tu. Dia takkan kata yang lain. Pasal itu adalah fakta. Walaupun ada seorang tu kan, dia tak nak cakap tau. Dia kata, sebagai seorang ahli sains, saya terpaksa jadi seorang yang independen. Memang benda ni adalah mukjizat, mustahil. Tak ada jawapan. Saya tak ada jawapan macam mana Muhammad boleh tahu. Tapi saya sebagai seorang ahli sains yang independen, dia ulang balik. Pasal dia tak ada jawapan. Maksudnya untuk kata Rasulullah SAW, Muhammad yang hidup zaman padang pasir dahulu mengetahui tentang hakikat lautan, tentang masalah kejadian manusia, mustahil boleh tahu. Pasal zaman mana Muhammad hidup sallallahu alaihi wasallam, zaman itu adalah manusia percaya manusia daripada darah haid. Kita ni daripada darah haid. Pasal Aristotle kata manusia daripada darah haid. Punca dia kata macam tu sebab dia kata bila perempuan mengandung, haid tak keluar. Tu je. Maka manusia daripada darah haid. Punyalah bijak kan. Tapi benda ni dipegang oleh manusia sampai 1673. Bila mana mikroskop pertama dunia ditemui oleh Van Leeuwenhoek.
ditemui, lalu dia letak sperma dia sendiri. Kalau tuan tengok dalam satu rencana BBC The Cell, dia letak dekat ujung tu, dia nampak ada sperma berenang. Maka start dia lawan. Dia lah orang pertama lawan Aristotle. Walaupun Islam awal lagi, tak dimasukkan dalam picture je. Pasal Islam dah kata manusia daripada air, bukan daripada darah, dah haid. Ini benda-benda kita kata benda fakta. Dia orang terpaksa mengaku. Tapi masa nak faham, nak belajar, nak terus sampai jadi Islam, benda tu masalah panduan, kehendak Allah Ta'ala buka hati mereka. Tapi kalau mereka nakkan benda berkenaan, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayah. Kalau mereka tak nak, Allah Ta'ala akan tutup. Faham Wa idza ra'aitahum, bila kamu lihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, akan menakjubkan pada diri kau jasad tubuh badan mereka. Wa in yaqulu, kalau mereka berkata, tasma' liqaulihim, kau akan dengar kata-kata mereka. Ai kanu, itu kanu, mereka dahulu, orang-orang munafik tadi, ashkalan hasanah, rupa-rupa dia, gaya dia cantik kan, gaya dia zawi fasahah wa alsinah, dan mereka memiliki kefasihan berkata-kata dan juga apa, lidah-lidah yang petah. Memang dia cakap kan, cara dia cakap tu kita jaga bab ni. Memang kita kata kadang-kadang memang manusia ni, saya perhatikan macam orang masuk apa training apa tu, yang training kan, dia ajar cara untuk grooming, macam mana patut bercakap, macam mana patut gaya, kan. Benda tu kadang-kadang bimbang, bukannya genuine, tahu tak? Ya, bukan saya nak kata apa pasal ustaz ni pakai tak selekeh, dia cakap macam tu lah kan. Saya kadang orang dikatakan pasal memang gaya tu, dia lebih pada appearance. Dia cuba dia zahir pada orang, dan orang tengok macam kan itu yang kata wah hebatnya. Dia akan gaya dahulu, dia appearance dahulu dia jaga. Walaupun mungkin dia tak dia pasal dia kerja dia untuk influence, untuk menarik orang. Dia yang dulu siapa, Dale Carnegie punya buku, Dale Carnegie yang apa, macam mana nak influence manusia dan sebagainya kan, yang buku kata terbaik dalam masalah ni. Sebenarnya buku tersebut dipakai dalam apa training apa konsultan untuk syarikat-syarikat sebagainya, untuk orang tu fikir macam mana nak jadi kaya lagi, macam mana nak influence orang supaya dengar cakap kita. Benda macam ni kita kata dalam Islam tak diajar. Pasal anda tak sepatutnya mempelajari benda untuk kuasai orang. Tak. Kalau ada kata benda tu ada, Nabi kena pegang dulu. Sebab Nabi pun Allah Ta'ala sekat. Nabi kata, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, kau tak akan beri hidayah pada siapa yang kau sayang. Mana-mana Allah Ta'ala sekat Nabi. Datang kita ada gaya. Jadi dia cara bercakap, cara sekian, cara ni, cara kan, cakap patah, orang tu cakap, jangan cakap. Nak cakap ni, jangan cakap. Pasal nak tunjukkan supaya apa? Dia train. Well train, dilatih untuk gaya. So bila bercakap, bila Nabi tu Allah Ta'ala kata, wa idza ra'aitahum, kau nampak lihat orang ni, golongan ni, tu'jibuka ajsamuhum, menakjubkan kamu apa? Jasad mereka. Wa in yaqul, kalau mereka berkata, tasma' liqaulihim, kamu akan dengar kata-kata, kamu akan mendengar pada kata-kata mereka. Maksudnya kenapa? Kerana dia appearance tadi mereka jaga, mereka latih, train supaya orang cakap dengar cakap kita. Macam mana? Apa cara untuk supaya orang dengar cakap kita? Seriously, benda tersebut memang kita kata dalam Islam tak disuruh pun. Dalam Islam kita kata para anbiya menyampaikan. Tak ada pernah kita kata para anbiya salah uslub. Dan memang kita tahu dalam Islam ni ada manusia, kita beri amaran dengan ketakutan, dia dengar. Ada orang yang pakai itu, pakai apa? Ajakan. Ada orang gunakan sekian. Memang akan cara yang berbagai. Tak boleh kita satu bentuk saja. Setiap manusia ada benda yang berlainan. Itu sebab Nabi SAW jawab bila ada orang tanya berkenaan amalan mana yang paling afdal. Jawapan Nabi tak sama. Jumpa dengan orang ni, Nabi jawab macam ni. Jumpa orang ni, Nabi jawab macam ni. Kenapa? Sebab kena dengan orang yang bercakap. Betul. Tapi nama kita untuk influence, cara untuk kita influence orang, tak ada. Di dalam zaman kita sekarang ni, benda ni dipelajari tau, gaya, attitude sekarang kan. Kadang-kadang benda tu bukan reality pun. Dalam hati tak suka, memanglah kita kata menyakiti hati orang, tak boleh. Tapi dalam masa sama, berpura-pura dengan gaya benda bukan gaya anda, tak salah. Itu benda mengarut kan. Bukan gaya anda pun, tu selalu mengarut. Buat penat je kan. Saya buat kadang-kadang orang datang kelas kata, ustaz ni tak berceramah macam ceramah yang macam kita adalah sekian. Saya tak buat kerja tu. Ada mengarut. Nak belajar. Okey. Pasal kita bukan baca buku sangat, kita bukan belajar je. Kita bincang apa yang Ibnu Katsir kata dan kita terjemahkan, tu je. Okey. Wa idza
maksud dia apa? Idza sami'ahumul sami'. Bila mendengar kata-kata mereka, ni siapa? Orang yang mendengar. Yasgha ila qaulihim. Orang kan tumpukan kepada mereka ni, kepada kata-kata mereka. Orang kan kenapa? Li balaghatihim. Kerana apa? Balaghah mereka. Kata-kata dia indah, tersusun. Kan dia ada kata apa? Lidah dia macam pidato tu. Dia paling tinggi sekali diletakkan. Kan kalau ada R ke ada kan dia memanglah bercakap dengan jelas ikut. Kan kadang orang menyampah saya sebab apa saya cakap laju. Tak jelas lah ustaz cakap. Okay, anyway tak ada hal. Lama-lama nanti biasa sebenarnya. Kan kita hadir sebenarnya kita biasakan diri kita dengan orang yang bercakap tadi. Lama-lama kita akan faham dia cakap apa. Pasal kita kena ambil tunekan kepala kita pada kelajuan dia cakap. Mana anda ikut saya, bukan saya ikut anda. Kalau dia kata ada orang dia kata ustaz ni kena rendahkan. Saya bukan tak nak. Sebab bukan perangai saya. Faham tak? Pasal kita orang dekat Yaman tu dah terbiasa. Saya mengajar saya buat tutoring kepada pelajar juga. Jadi saya cakap laju sebab yang depan saya kalau saya cakap sepatah-sepatah macam tu, diorang sampai besok lusa tak selesai nak bincang banyak benda lain lagi. Saya nak baca buku saya nak diri kat orang lain. Itu tajuk dia. Jadi kadang-kadang benda tu attitude tadi terkekal. Mungkinlah tunggu tua sikit lagi mungkin slow. Kan? Dia kadang ada orang cakap laju time muda aja, time tua-tua dia slow sepatah. Time muda tak boleh. Ni tengah muda lagi. Okey. Baik. Jadi masa dia benda tadi memang saya ada seorang guru saya kat Yaman. Nama dia Syekh Amir Hussein. Dia tinggalkan Syria. Dia di antara orang yang zaman Bashar Bashar Assad, bapa Hafiz Assad. Dulu pernah bom kampung Hama tu, bunuh sampai 60,000 orang. Tapi ketika tu Syekh bin Baz keluarkan fatwa untuk jihad fisabilillah dekat mana? Dekat Syria ketika tu. Pasal barahnya kerana tajuk di pembunuhan rakyat beramai-ramai. Anyway, ada sebelum tu yang dah lari jauh awal. Antaranya guru saya. Dia mengajar hadis dan fiqh. Kami di Yaman tu. Memang alim. Dia kadang bukan ni, dia cara dia bercakap je. Dia mengajar benda sama je. Allah Ta'ala beri kadang-kadang kemampuan orang tu mengajar, menyampaikan. Kadang-kadang mungkin dia punya penyampaian tadi attract student untuk belajar dengan dia. Jadi kami belajar kat universiti dengan dia. Lepas tu saya jumpa dia. Syekh nak belajar dengan dia lah. Kita belajar malam boleh kitab lain tak dengan dia. Pergi kat masjid dekat rumah dia. Pergilah mana? Pergi kat universiti. Lepas tu pergi rumah dia pula. Pergi kat masjid rumah dia. Yang bestnya tu lah pergi masjid rumah dia, pergi belajar kan. SB Yaman pun datang juga dengar kita bincang apa. Itu tak apa lagi. Yang best lagi apa? Kami pergi belajar dengan dia. Di Yaman, di sana. Kita belajar dengan guru tadi, kita tak bayar. Guru tersebut. Bahkan di masjid tadi, guru tu mengajar lah. Dia happy nak mengajar. Sebab apa? Bila dia mengajar kita, dia dapat refresh balik dia punya ilmu. Itu je. So dia mengajar dah, biasa. Kami bayar dia, dia bayar kami pula. Pasal ada orang tengok kaki tuan datang, student datang belajar dengan dia kan. Orang Yaman ni duit banyak. Dia bagi pada Syekh ni, ambil duit ni untuk bagi student kau. Kita orang tak dapat duit. Berapa dolar itu banyak juga. Kan? Mana siapa datang semua dapat. Dapat duit. Syekh ni bagi. Ni ada orang bagi zakat pada korang. Kan? Macam tu. Cerita memang agak ni lah. Dan dia cerita ini cerita dengan saya. Dia dulu tinggalkan waktu saya jumpa tu dalam tahun 2000 2001 lah, 2021. 98, 99, 2000 lah, tahun 2000, 2001 saya belajar dengan dia. Dia ceritakan dia tinggalkan Syria pergi ke Iraq ketika tu dah 16 tahun. 10 tahun. Kemudian daripada Iraq dia pindah ke Yaman dah 16 tahun. Waktu saya jumpa tu dah 16 tahun dia tinggal di Yaman. Mana dia tinggalkan negara dia 26 tahun. Pasal mak bapak dia dia mati pun dia tak boleh balik. Kalau dia balik dia ditangkap, dia hukum bunuh. Anyway, dia duduklah sekian. Tapi bila duduk di Yaman, dia cerita balik keadaan. Di Yaman ada timbalan mufti Yaman, Syekh Ismail Imrani. Dia mengajar kat kami di Yaman tu. Dia ni mempunyai memang dia punya atuk dia anak murid Imam Syaukani. Atuk dia Imam Syaukani punya anak murid, antaranya atuk dia. Dia sendiri memang Syekh Ismail Imrani alim. Dia tua dah. Badan bungkuk macam tu dah. Tapi tak nyanyuk. Ya, itu sebab kenapa kalau siapa tak nak nyanyuk, sila hafal Quran. Bukan semua pun, tak payah semua. Tak payahlah semua Quran, satu Quran baru tak nyanyuk. Tak, dia pasal training tau. Macam mana otot kita akan hilang kalau tak diberikan beban. Kan? Macam orang pergi naik ke bulan, tak boleh hidup. Bila tak ada graviti, anda tak boleh hidup. Sebab orang yang pergi ke space station tu, bila turun ke bumi, dia tak boleh jalan sangat. Dia kena balik kena buat fisioterapi dulu. Pasal nak bagi balik. Pasal kita kalau kita duduk kat bulan tanpa graviti, sendi kita akan cair.
Pasal tak diperlukan, badan kita tak ada bebanan, tak ada graviti tarik, dia akan hilang otot. Tu jangan angan-angan lepak kat bulan. Tak ada faedah pun. Kan hilang otot. Jadi macam cacing ni, kan? Jadi macam sotong. Apa tu, kan? Jadi macam tu. Jadi secara asalnya, jadi memang jelas. Jadi memang apa, memang kita kata apa, kita kata Yaman, kan? Syekh Ismail ni memang alim, kan? Hebat, kan? Dia ceritakan masalah tadi, masalah otak lah. Tapi siapa train otak dia akan ingat. Jadi dia ni, Amir Hussein ni, Syekh Amir Hussein, dia nak belajar dengan guru tadi. Pasal orang dia alim sangat, dia kata. Tapi masalahnya, dia cakap bahasa pasar. Qalal ulama. Dia cakap kalau dengar dia mengajar, kan. Qalal ulama. Dia bunyi, dia cakap macam tu. Dia lanjut. Orang Yaman, orang Yaman, bandar lama Yaman, dia cakap itu. Kau nak apa? Dia kata. Cara cakap dia lanjut. Jadi yang ini kan orang daripada Syria, duduk dekat Iraq 10 tahun. Kan datang ke Yaman, dengar macam tu pakcik tu cakap, dia tak faham sangat. Tahu tak dia buat apa? Dia bukan suruh syekh tu tukar apa yang syekh tu, cara syekh tu bercakap. Dia belajar, cari jalan macam mana nak belajar supaya faham apa orang tu cakap. Sampai dia faham, dia belajar. Maksud dia bukan saya suruh anda cakap laju macam saya, tapi cerita dia, maksud dia kadang-kadang kita kena tune balik pada keadaan tadi lah. Pasal bukan kerja kita untuk berpura-pura. Matlamat kita adalah untuk menyampaikan mesej, bukan masalah berkenaan dengan masalah gaya menyampaikan mesej tadi. Pasal anda semua adalah orang nak belajar. Bukannya anda ni orang yang tepi jalan, saya nak tarik mela masuk Islam. Dah Islam dah, kan? So untuk faham apa Allah Ta'ala perintah pada kita, itu saja. Yang mungkinlah sedap kalau saya cakap adapun kalau sekiranya, bila nak habisnya? Kan? Okey, saya tak ada masa macam tu. Jadi baik, faham Jadi maksud dia memang kita kata kerana fasihnya golongan ni, dia memang orang munafik tadi, dia jaga appearance, dia jaga cara cakap supaya sentiasa sedap. Jadi orang tu akan cakap, tapi wahum ma'adhalika, berserta dengan itu, dalam keadaan mereka ni beri dengan gaya dan sebagainya, fi ghayatid dha'f, dalam sehabis-habis kelemahan, wal khaur, dan juga ketidakupayaan, wal hala', ketakutan, wal jaza', dan juga dalam keadaan apa yang sentiasa terkejut je, wal jubn, dan juga kebaculan, gaya. Tapi datang je tu, tengok WhatsApp meja, kan, cakap besar, saya ni kalau ni saya susah, kan. Tapi di sini kan saya tahu sepah tak, nampak tengah orang ramai, gaya cakap macam gangster, kena sergah lah ni, kan. Ini masalah dia. So itu benda yang banyak, kan, kita kata benda ni kita kata pasal gaya, appearance. Kadang-kadang orang tu pakai subang, pakai sekian, tunjukkan garang, tak garang pun, kena lempang ni apa, lari, kan. Itu konsep dia pasal gaya. Bukan yang Islam tak perlu gaya. Anda, kalau paling cantik macam kita sebut itu, bercantik-cantik untuk ke masjid. Nabi tegur bukan nak masalah Jumaat. Itu paling baik. Ada dan tak payahlah nak gaya supaya orang tengok kita gaya mutu keunggulan, kan. Tak payah narut, kan, pasal bukannya dapat apa faedah pun. Cuma yang saya ingat satu, macam yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, dia kata dia kata terpaksa pakai gaya ulama ni tadi pasal orang tak dengar cakap. Dia pergi tegur orang. Hari haji, dia pergi haji, dah botak kepala dan sebagainya, mana orang kenal. Dia kata ini salah. Ini Syekh Albani buat macam ni tau. Dia dengan isteri dia pergi buat. Pasal orang duk cover muka, sedangkan benda tu tak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan ihram, wanita tu sibuk tutup muka juga. Alasan kena sekian. Dia dengan isteri dia pergi jalan, sekat orang tanya, jangan benda ni salah, cakap yang tu. Ya, tapi anyway lah, dia Syekh Albani. Tapi dulu yang katakan benda ni dia buat oleh para ulama. Dia kata, dia sekat orang tak layan. Lepas saya tahallul awal, dia start pakai baju dia macam gaya para ulama, barulah orang dengar cakap. Tapi lah, zaman kita sekarang ni kalau pakai serban tingkat tadi, tak kira ulama pun, kan. Ada ijazah pakai lah, kan. Ada ijazah pakai, bukan ulama pun. Tanya kalau Ta'ala, kan, Quran pun tak hafal, tapi gaya tu takut tengok macam, kan, bila lintas tu bersinar, kita tutup mata takut, kan. Tapi itu gaya. Kalau kena lah, kalau anda macam seorang polis, anda kena pakai seragam anda untuk sekat orang, kan, supaya orang dengar cakap.
Kalau anda kata anda di BKL dapat tengah saman orang, jangan pakai blekat je. Kan main blekat saman. Kan nanti orang pukul nanti pasal. Kan? Pasal dia kena gaya tadi dengan kerja dia. Kan macam kerja kontrak dan sebagainya. Kena ada gaya tadi, itu dia dah. Kalau kata yang lain tak usah bergaya-gaya sangat. Yang pelik-pelik orang Malaysia tu kan. Tapi minta maaf cakap. Macam surah jin, dia sebenarnya pakaian untuk apa? Pakaian untuk kerja batu arang. Kan? Rombong batu arang batu. Bukannya pakaian sekian, tapi jadi gaya. Jadi gaya kan. Itu cerita dia. Lawak je. Sorry bang. Ini masa dia yang kita faham sekarang. Gaya tadi jangan terlampau ni sangat. Pasal memang orang munafik dia mementingkan gaya. Pasal appearance kita dengan manusia tak seimbang sangat. Kalau orang puji kita berpuluh-puluh pujian, Allah Ta'ala menyampah kita, tak guna. Dapat pujian manusia kata dia handsome, dia hebat, dia kacak. Allah Ta'ala mampu engkau aku menyampah. Okay. Tak guna. Ever. Pasal kita sebab manusia ni kejar penglihatan manusia. Pasal orang munafik, dia tak takut Allah Ta'ala. Dia bimbang manusia tengok dia salah. So sebab kenapa appearance tadi dia akan jaga. Gaya tu dia akan jaga, dia akan gaya cakap dan sebagainya. Ini bahaya. Walihada, kerana ini yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Gaya ganas, tapi mereka menyangka semua pekikan, anything jadi je, semua kena kat kita. Ni kutuk kita ke ni? Oh ni ustaz ni kutuk kita ni. Dia akan sentiasa datang Al-Quran ni, dia akan asal kita kena. Ai kullama waqa'a amr. Itu setiap kali mana berlaku satu perkara, au kainah atau kejadian, au khauf atau ketakutan, ya'taqiduna, mereka menyangka, lijubnihim, kerana kebaculan mereka, annahu nazilun bihim, bahawa benda tu kena kat dia. Ini kena kita dah ni. Sebenarnya tak kena dia orang pun. Pasal apa? Perangai. Gaya ganas, gaya hebat. Tapi penakut nombor satu. Dalam Islam kita kata anggap macam tu. Kama qala ta'ala, macam di firman Allah Ta'ala surah Ahzab ayat 19, asyihatan alaikum, mereka dia bersifat apa? Kedekut kepada kamu. Fa idza ja'al khauf, jangan kamu dia tak nak tolong. Tapi bila datang ketakutan, datang benda yang menggerunkan, ra'aitahum, kamu lihat mereka, yanzuruna ilaika, dipandang pada kau hai Muhammad, taduru a'yunuhum, mata dia buntang ketika tu. Kan takut sangat. Taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alaihi minal maut, seperti orang yang didatangi ke atasnya oleh kematian. Fa idza dhahabal khauf, bila hilang je ketakutan, salakukum, mereka mencela kamu bi alsinatihim, dengan lidah mereka, hidadin, yang tajam, asyihatan 'alal khair, sebab apa? Mereka nakkan kebaikan. Alah kedekut lah, tak nak bagi. Tapi tadi tak nak tolong. Bila dah Islam menang, taklah patut bagi, jangan kedekut kami ni nak juga. Nampak? Okey, ulaika lam yu'minu, mereka itulah orang yang tak beriman. Fa ahbatallahu a'malahum, Allah Ta'ala gugurkan semua sekali amalan mereka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan itu kata Allah adalah benda yang mudah. Allah Ta'ala tak ada terikat dengan apa-apa peraturan daripada manusia. Dia nak buang gugurkan hamba tu punya kebaikan, digugurkan. Itu hak dia mutlak. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam Ahzab ayat 19. Maka Ibnu Katsir kata fahum jahamat ka'annahum khushubun musannadah, seperti mereka ni kayu-kayu yang tersandar. Mana kayu kukuh yang sandar. Maksud dia jahamat, mana dia ni kosong. Suarun bila makna, rupa tanpa makna. Dalaman kosong. Luar macam kan. Dalaman dalam dia. Walihada qala, kerana Allah Ta'ala firman, humul adu, mereka lah musuh. Fahdharhum. Jaga-jagalah, bimbang-bimbanglah kamu terhadap mereka. Qatalahumullah, melaknat mereka, mencela mereka. Siapa? Allah. Anna yu'fakun, bagaimanakah mereka boleh mengada-adakan perbohongan. Allah Ta'ala tahu luar dan dalam. Kenapa mereka cuba nak bohong juga? Ai kaifa yusrafuna anil huda ila dhalal, itu bagaimana mereka boleh beralih daripada petunjuk kepada kesesatan. Dan Allah Ta'ala nyatakan Ibnu Katsir menyatakan waqad rawa Imam Ahmad, Imam Ahmad haddatsana Yazid, dan cerita kepada kami Yazid, haddatsana Abdul Malik, cerita kepada kami Abdul Malik bin Qudamah al-Jumahi an Ishaq ibn Abi Bakr ibn Abi Furat, daripada Ishaq bin Abi Bakr bin Abi Furat bin Bakr bin Furat an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an abihi, daripada bapak dia, an Abi Hurairah. Hadis ni Imam Ahmad riwayatkan radhiyallahu anhu, dan hadis ni dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir. Ahmad Syakir. Okey. Dia kata apa? Dalam hadis tersebut dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bagi dia bersabda, innalil munafiqin, sungguhnya untuk orang-orang munafik ini, alamat, ada tanda-tanda, yu'rafu nabiha,
mereka dikenal dengan tanda-tanda tersebut. Ada tanda-tanda yang boleh dikenali mereka dengan tu. Ada yang Nabi sebut, ni hadis yang lain. Nabi kata, tahiyyatuhum la'nah. Ucapan sapaan mereka. Mereka punya greeting. Dia greeting, mana dia greet orang, dia adalah laknat. Ni dia bukan kait dengan orang Melaka. Tapi benda ni masalah faham pula tak. Dia memang dia kata benda tu pasal kita nakkan kebaikan untuk saudara kita. Kenapa mesti kita maki dia? Kan, tapi memang kita perasan memang benda tu akhir-akhir ni menjadi macam biasa kan. Lah abang kau jangan cakap tu kan tu. Tak boleh, saya pun tak boleh sebut. Kecil kena listik kakak saya. Kalau mencarut, kita tak boleh mencarut. tak boleh keluar perkataan mencarut. Kena listik. Kan, tapi kakak saya mencarut selamba je. Kan, ni cerita dia. Jadi kadang-kadang dia tak ada bagi budak kecil kan. Anyway, okeylah. Allah Taala bagi pahala pada mereka. Okey. Dia listik mulut. Kan, okey. Okey, tahiyyatuhum la'nah. Ucapan sapaan mereka adalah laknat. Wa ta'amuhum nuhbah. Makanan mereka adalah apa? Rampasan. Anything yang dirampas, itulah makanan dia. Ghanimatuhum ghulul. Harta rampasan mereka dapat adalah semuanya apa? Khianat. Dia khianat, sorok daripada awal. Kalau pergi perang, maka macam tu. Wala yaqrabuna masjidah illa hajra. Mereka takkan dekati masjid kecuali apa? Untuk lagi jauh. Tinggalkan. Dekati masjid kecuali tinggal. Kalau lintas tak pernah datang masjid, maksud dia. Okey. Wala ya'tuna as-salata illa dubura. Mereka tak datang solat kecuali apa? Last sekali. Orang dah habis sembahyang baru datang. Mustakbirin. Mereka ni menyombong. La ya'lafun. Tak ada orang rasa nak jinak, nak bukan jinak. Apa ni kita kata panggil jinak? Mesra. Mesra kepada mereka. Wala la ya'lafun, mereka tak mesra. Wala yu'lafun, orang tak mesra dengan mereka. Tengok tu menyampah. Serius dekat Malaysia ada. Ni macam tu. Yang dia berceramah, bukan ni, ahli bid'ah pun tengok menyampah. Dia ni ahli bid'ah. Dia orang tengok menyampah, sebut nama lah. Tapi orang tengok semua menyampah kat dia. Saya tahu kenapa. Dia kata itulah Allah Ta'ala campakkan hati manusia. Dia tengok, menyampah. Menyampah, tengok menyampah. Orang tak mesra dengan dia, dia tak mesra dengan orang. Khusyubun bil-lail. Mereka ni apa? Berkumpul tengah malam. Tengah malam dia siap kumpul. Tengah malam tu time kan kita sekarang sepak lah. Orang kumpul tengah malam. Kan tengah malam berkumpul. Tengah siang, sukhubun bin nahar. Berjerit-jerit, berpekik-pekik tengah siang. Malam kumpul. Orang malam tidur, beribadat. Datang dia malam tu kan Allah Ta'ala berikan siang tu sibuklah kerja, tapi dia jadi macam tu. Wa qala Yazid marratan, berkata Yazid marratan, salah seorang perawi dia kata, sukhubun bin nahar, mereka berpekik-pekik pada siang hari. Mana dia kata macam tu. Masa malam dia berkumpul. Tu contoh yang dikatakan sebagai sifat mereka. Berkata Syekh Ahmad Syakir dia kata dalam tajuk tu, dia kata sanad dia hasan. Sebenarnya dia kata an-nuhbah, maksud dia apa? Ismul intihab. Nuhbah tu maksud dia cabut mengambil harta orang. Okey, maksud dia bila la yaqrabun al-masjidah illa hajra, maksud dia meninggalkan, berpaling. Dekat masjid dia patah balik. Nampak masjid tu? Dia bawa kereta dia, lama dah azan pula, dia lari. Azan pula kan. Alah, masuk waktu pula dia lari kan. Okey. Dia kata jadi apa dia kata? Maksud dia bila dia kata apa? Khusyubun bil lail, ada kata khusyubun bil lail, maksud dia khusyub, ada kata dia kayu-kayu tengah malam. Malam belonggok je. Mana tak solat, tidak bangun malam. Namun tidak mereka solat. Kan dan dimaksudkan dia, maksud dia dibayangkan mereka ni macam kayu-kayu yang tersandar. Macam itulah. Pasal dalam Al-Quran ni kita Allah kata ka'annahum khusyubun musannadah kan. Jadi kat sini pun dalam hadis tadi sebut khusyub juga. Yang maksud dia khusyubun bil lail, mereka ni macam kayu-kayu yang terbiar pada waktu malam. Tak gerak-gerak dah. Tapi siang nanti paling lah aktif kan. Mula umpat menjerit kan. Itu maksud dia. Apa maksud dia ada yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir berkenaan dengan pengertian hadis tersebut. So, jadi dikatakan mereka ni macam apa bila masuk siang mereka berjerit pekik sebab sibuk nak cari duit, cari harta. Malam tidur, tak ada langsung ingat Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan malam tadi untuk waktu sebahagian dia untuk kita ambil bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambil lah macam kita baca surah Al-Muzammil itu kan. Allah Ta'ala nyatakan bahawa kita kena bangun. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah malam kecuali sedikit. Nisfahu, separuh dia. Aw inqus min qalila, ataupun sikit daripada itu, 1/3. Aw zid alaihi, ataupun lebihkan sikit. Waratil Quran tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Mana pasal benda tu pasal innalaka fin nahar sabahan tawila. Kamu pada siang hari dah banyak dah benda kamu buat. Banyak dah kerja untuk dapatkan duit. Malam tu bagilah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau sedikit. Tak dapat 1/3 4 jam 1/3 malam tak boleh. 8 jam tak boleh kan. Tak boleh banyak-banyak. Tak boleh 6 jam. Paling kurang bacalah paling pendek.
Apa paling mudah? Kalau Allah nyatakan iqra'u faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Faham Jadi pasal ini the opposite of munafik. Pasal munafik tadi dia tak sedar langsung malam tadi untuk ibadat kepada Allah Taala. So the opposite dia adalah kita kena ibadat. Jelas? Okey, baik, kita berhenti kat sini. Sambung kemudian insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.